Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat kita di Facebook Live bersama-sama pada sesi ini. So alhamdulillah kita berada pada sesi yang sharing pada yang topik yang sangat-sangat menarik pada malam ni. Sebelum tu saya nak sarankan sahabat-sahabat kita semua sila tekan like, share dan komen post ini. Moga-moga sumbangan kecil kita yang berkongsi ilmu ni moga-moga dapatlah jadi saham akhirat kita, insya-Allah. Okay, so sebelum tu saya nak saran juga sahabat-sahabat juga follow di semua social media di The Capital, di Tera di bawah ni. Okay, alright. So moga-moga saya juga harapkan semua portfolio anda didoakan semua dalam keadaan selamat sihat dan juga portfolio anda semua dalam keadaan hijau selepas ini. Okay, walaupun kita dah melalui Januari yang fasa-fasa market kata ramai dijangka bullish, rupanya jadi bearish pula ya. Okay, tapi tak apa, saham begitulah ada yang untung, ada yang time kita bearish. Cuma saya sarankan pastikan anda follow trading plan anda, jangan pakai teknik harapan, letaklah teknik harapan tu tepi. Okay, alright. So pada topik pada hari ini sangat-sangat menarik. Untung 50% time market merah. Difahamkan Januari lepas kita dah melalui kejatuhan yang sangat banyak yang di mana ramai jangka sektor-sektor yang best rupanya merah terus disebabkan cuaca-cuaca yang di global ni sangat-sangat sangat-sangat yalah merah after merah, yang buruk after buruk. So moga-moga macam roller coaster orang katanya kan. So apa kata kita sembang dengan tetamu kita santai je pada malam ni. Pastikan dah komen saya excited di bawah. Boleh? Alright, sila komen saya excited untuk coach kongsikan kita pada sesi ini. Assalamualaikum Coach Kuzaimi. Waalaikumsalam. Apa khabar Coach? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat. So mungkin ramai ada yang mungkin tetamu kita, sahabat-sahabat kita mungkin yang baru kenal Coach Kuzaimi. So apa kata Coach kenalkan diri dulu? Ya, baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Kuzaimi bin Abdul Khalid. Saya berasal daripada Ipoh Perak. Okey, saya bermula terlibat dalam pasaran saham ni pada tahun 2014 sebenarnya. Okey, cuma pada masa itu saya terlibat dengan saham ni dengan main-main lah. Dengan main-main. Belajar pun main-main, ikut-ikutan kawan-kawan kan. Tak serius lah dalam berdagangan saham ni. Dan boleh dikatakan zaman tu memang banyak terciduknya kan. Zaman jahiliah saya lah pada ketika itu. Cuma alhamdulillah diberi kesedaran. Okay, saya mula belajar dengan lebih mendalam pada 2016. Daripada situ adalah titik permulaan saya untuk lebih dengan lebih agresif kan. Maksudnya kita belajar pun dengan lebih serius pada ketika itu. Bukan main-main lagi dah. Orang kata jomlah main saham. So bila kita gunakan perkataan main ni, sebenarnya dia akan jadi main-main juga tindakan kita dalam berdagang pelaburan saham ni. Okey. So kita kena ubah benda tu. Kita kena jadikan yang ini adalah sebagai pelaburan. Okey, di mana kita meletakkan duit kita dalam satu pelaburan yang kita jangkakan ia boleh jadi rugi. So benda ni kita kena serius. Betul. So betul. Saya setuju tu. Saham adalah perniagaan. So saya percaya kalau ramai-ramai sana memang kita mungkin bekerja pagi sehingga petang, setiap Isnin dengan Jumaat. Saya pastikan kita nak cari satu income stream yang lain. So apa yang kita buat adalah part-time business. So saham ni adalah perniagaan. So kalau kita guna perkataan main ni secara psikologinya memang kita akan main-main lah. Cara tindakan kita. Memang ayat tu percuma tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang sekalian. Cuma efek dia akan efek cara behavior kita nanti. So berhatilah ayat-ayat kita pakai. Ayat tu percuma tapi dia punya efek tu lain macam. So mungkin coach boleh cerita, sebab saya kenal coach pun alhamdulillah pun begitu lama juga, more than 2 years dah alhamdulillah. Tapi saya kagum dengan coach Kuzaimi sebab beliau dulu seorang peniaga. Dia orang yang main peniaga, bukan jalan-jalan orang. Dan sekarang sekini beliau I think full time surah rumah. Jadi coach boleh cerita pengalaman beliau macam mana coach boleh daripada dulu dan masuk, dan macam mana boleh terjumpa dunia pelaburan saham dan kini bagaimana coach boleh dengan relaxnya ataupun gunakan teknik-teknik yang orang yang tak perlu tengok chart hari-hari, yang saya sangat kagum.
Okey, betul apa yang Tuan Iskandar beritahu tadi. Saya memang bermula dengan berniaga asalnya. Okey, dan ketika masa saya sedang berniaga masa itulah saya mengenali orang kata apa, di mana satu program yang untuk mendidik kita tentang pelaburan saham ni. Daripada situ, waktu ketika saya berniaga, saya ambil cuti kan, pergi belajar kan, dengan lebih serius. Daripada situ yang saya mula melihat pasar saham ni hari-hari ya. Dan sampai satu masa saya memang bertindak membuat keputusan di mana saya nak menjadi seorang full time trader lah. Okey. Sebenarnya bukan tindakan saya itu mengatakan perniagaan tak bagus. Perniagaan ni bagus. Cuma saya mungkin orang yang suka fokus. Kan. So bila saya nak berjaya ni, saya kena fokus buat satu perkara tu sehingga selesai lah. Bagaimana bermula sehinggalah kita boleh berjaya. Jadi saya suka fokus kepada satu perkara. Okey. Saya bukan bekerja dengan sesiapa, saya bekerja sendiri. Jadi bila bekerja sendiri ni mungkin mudah lah untuk saya buat keputusan tu kan. Jadi saya decide untuk saya stop berniaga, right, dan saya nak fokus kepada pelaburan saham. Sebenarnya bila kita terlibat dalam pelaburan saham ni, kita umpama kita sebagai owner kepada syarikat. Kan? Sebab di sebalik pergerakan harga saham ni, di sebaliknya ada sebuah syarikat. Okey, jadi macam mana saya mula berniaga sama juga bila saya terlibat dalam pasaran saham ni. Saya juga boleh jadi pemilik kepada pelbagai syarikat yang berada dalam Bursa Malaysia. Betul. Jadi kita kena ada mindset yang tu. Kan? Kita kena ada mindset di mana kita nak take over company, kan? Macam mana company sesuatu tu beroperasi. Adakah company ni adalah company yang membuat untung ataupun rugi. Jadi kita ni nak melabur duit ni kepada saham yang macam mana, itu adalah pilihan kita. Alright. Jadi macam mana boleh swing dari surah rumah ni, itulah dia. Saya bermula sebagai full time trader. Okey, memang kalau ikutkan masa di awal-awal dulu, memang saya suka memerhatikan market ni setiap masa kan, setiap masa. Maksudnya daripada pukul 9 pagi tu sampai pukul 5 petang. Sebab banyak masa. Kan, kita ni biasalah bila dah terlibat saham, kita ni bercita-cita nak menjadi full time trader supaya kita boleh buat duit setiap masa, setiap minit, betul tak? Tapi bila saya dah terlibat ni, baru saya nampak sebenarnya saham ni bukan saja kepada orang yang full time, yang memang dia free boleh join, tak. Sebenarnya orang yang bekerja pun boleh sebenarnya. Dan alhamdulillah, saya hari ni pun walaupun saya tak bekerja, walaupun saya tak bekerja, saya tak tengok market sentiasa pun sebenarnya, tak. Itu yang macam Tuan Iskandar tadi kata, surah rumah, tapi walaupun surah rumah, title tu tak menghadap saya punya skrin tu setiap masa. Betul. Tak. Jadi saya boleh relax sambil melayan family, sambil buat kerja rumah. Maklumlah tuan-tuan, surah rumah, ada kerja rumah. Betul. Tu dia Coach Kuzami memang Coach pernah share kat kami lah yang student-student beliau memang dia tak tengok chart tuan-tuan. So saya sahabat-sahabat yang menonton bersama sesi ini, moga-moga ini adalah impian anda juga, sebab kita mungkin kerja tak sempat nak monitor. Kita bukan full time trader. Maksudnya trader kita tengok mati, tengok MTM, market trade monitor bergerak, berkelip-kelip semua kan. Kita tak ada masa. Kita bekerja hakiki kita, tapi dengan Coach Saimi sendiri proof yang beliau boleh petang terus terang dia share kat kami yang dia boleh bawa family dia keluar pergi ke taman kan, betul ke? tak tengok langsung pagi pun saya percaya beliau pergi beli grocery dan buat kerja-kerja rumah. Memang tak buka langsung. Kalau tengok tu pun dia tak adalah monitor banyak seperti 6 monitor, jadi macam macam trader yang scalping lah. Mungkin Coach boleh share experience tu, Coach. Macam mana? Life tu best ke? Macam bosan ke? Macam mana tu? Ada setengah orang dia mungkin akan merasa bosan sebenarnya. Maklum ada rumah kan. Rumah dia beza kalau kita keluar. Tapi sebenarnya bila saya fikir balik, saya lebih suka banyakkan masa dengan keluarga lah. Antara benda yang saya dapat pada waktu ni, di mana anak saya pun dah 2 tahun, saya dapat melihat dia membesar daripada dia lahir sampai dah sekarang dah 2 tahun dah kan. Tak sedar. Betul. Itu satu benda yang tak boleh dibeli lah. Benda yang tak semua orang boleh hadap benda tu kan. Betul. Tak semua orang boleh dapat. Jadi itu antara pengalaman yang sangat mahal lah yang saya dapat. Jadi siapa tak nak kan tengok
keluarga setiap masa, tengok anak membesar depan mata setiap hari. Jadi ini bagi saya satu pengalaman sangat berharga. So saya faham tak semua orang boleh dapat, dan saya tak galak pun untuk semua orang berhenti kerja juga. Kan? Sebab life semua masing-masing tak sama. Mungkin ada yang luar sana mungkin suka berniaga, suka bekerja, tapi dia macam nak buat duit extra untuk retirement dia, ataupun nak dapatkan big why. Saya percaya ramai di luar sana ada big why anda. Cuba komen big why anda apa. Anda nak beli rumah ke, nak tambah kereta ke, nak tambah isteri, hanya isteri yang gurau je. Gurau. Okay. Tapi saya percaya big why anda kalau besar, saya sendiri kenapa salah satu sebab kami suka saham ni, sebab dia benda yang macam tak perlu pecah kepala nak buat berniaga. Dari segi kalau berniaga ni, risiko dia adalah semua ada risiko. Tuan-tuan pun pelaburan memang ada risiko. Kalau janji untung tu 100% tu ataupun sentiasa selalu, itu kemungkinan scam. So berhati-hati. Okay. Tapi di sini saya nak kongsikan yang di mana yelah, kalau nak buat berniaga ni, kita dah letak risiko kita awal-awal. Maksudnya kita tak dapat jana sale dulu ataupun jualan. Jualan tu memang life kalau nak dapatkan cash flow tu sangat-sangat penting untuk perniagaan. Betul coach? Mungkin coach boleh ceritakanlah zaman-zaman dulu yang coach niaga apa dulu coach? Dan sebenarnya saya niaga makanan lah dulu sebenarnya. F&B. Saya memang setujulah dengan apa daripada Tuan Isadi. Di mana saya dulu berfikir benda tu. Okey, saya dah ada pengalaman berniaga. 3 tahun saya masa tu saya pengalaman berniaga. Saya kena fikirkan macam marketing, sales, production. Okey, saya kena fikirkan staff. So benda ni bukan satu perkara yang mudah lah, okey, untuk saya hadapi pada waktu ketika itu. Tambah lagi memang zaman tu situasi pun agak mencabar juga sebenarnya untuk yang berniaga ni. Jadi kalau macam saya fikirkan, sebagai contoh, kalau saya nak dapat untung dalam perniagaan masa tu, contohlah ambil contoh sebagai untung 10,000. Tapi 10,000 tu bukanlah bersih sebenarnya bila kita dapat sales tu. Mungkin ada kos-kos yang kita kena cover, kan. So dah tolak kos apa semua, mungkin yang ini kita dapat. Tapi dia berbeza dengan saham. Kalau kita terlibat dalam saham, kalau anda kata kita untung dalam satu saham, contoh 10,000 tu bersih lah sebenarnya, kan. Yang itu saya suka. Saya tak perlu nak fikir, walaupun saya take over company, kan. Walaupun saya memegang sebuah syarikat, pegang saham sebuah syarikat, saya tak perlu fikirkan tentang macam mana company ni nak buat sales, kan. Apakah berapa banyak dia punya staff dia, macam mana production hari ni okey ke tak. Saya tak perlu fikir benda tu. Saya cuma memerhatikan dari segi pergerakan harga sahamnya. Dan yelah, benda tu kita kena fikirkan juga, company ni buat bisnes pun kena tahu juga, kan. Sebab kita bukan beli nombor je. Sebab dia boleh jadi unsur macam perjudian. Kita beli hanya berdasarkan nombor. Sebab kena ingat, di sebalik nombor tu ada syarikat yang sedang beroperasi. Alright. So benda tu kita kena tahu. Cuma kita tak pun nak fikirkan macam nak menggerakkan bisnes tu. Itu yang saya sangat suka dengan saham ni lah. Betul. So bayangkanlah kalau anda nak jadi sebagai owner syarikat menggali minyak, anda tak perlulah tengok platform itu berkarat ke tak berkarat, nak cat ke pergi kat luar cat sendiri ke, tak perlu. Yang beratus-ratus staff mereka yang ada, yang syarikat yang besar gegasi begitu. Ataupun kalau electrical supply down, takkan you nak pergi kat luar sana pasang grid line ke, tak perlu. So ini yang bestnya sebagai pelaburan saham, sebab ada 700 lebih saham yang patut syariah yang dikawal serti oleh Bursa Malaysia dan juga Suruhanjaya Security Malaysia. So saya nak kongsikan satu portfolio coach Kuzaimi. Mungkin coach boleh cerita lebih sikit portfolio coach pada masa Januari yang market semua kata market merah, bagaimana coach boleh dapatkan untung 50%. Beliau memang saya kagum dengan coach punya perjalanan dan journey dalam saham. Okey, saya tertarik dengan ada satu di mana ada satu statement daripada ramai orang, ramai orang lah, di mana mengatakan waktu market macam ni, waktu market merah berdarah begini kan, tak boleh swing. Macam saya akan bertanya balik, betul ke tak boleh swing? Sebab sedangkan betul saya boleh buat. Okey, jadi benda ni yang ramai orang tak mampu nak buat sebenarnya, sebab mereka tak ada ilmu sebenarnya, kan. Sebab tu mereka tak nampak waktu macam ni boleh swing. Sebenarnya walaupun
pasaran luar dan dalam negara ni memang berdarah, tak dinafikan. Memang semua membuat terjunan teruk kan. Tapi tak semua sahamnya akan jatuh. Okey, di sebalik kejatuhan pasti ada syarikat yang mendapat tempiasnya dari segi positifnya. Okey, jadi kita tak akan nampak dalam satu hari itu semuanya merah, tak ada satu pun yang hijau. Mesti akan ada yang hijau dan mesti akan ada yang naik. Jadi kenapa kita tak gunakan ilmu tu untuk membeli saham yang boleh dikatakan yang melawan arus, kan? Yang di sebalik keseluruhan market di seluruh dunia ni merah, tapi ada saham yang kita sedang naik. Kenapa kita tak fokus kepada situ? Kenapa kita masih fokus kepada portfolio kita yang sedang merah berdarah ni? Kan? Sedangkan sebenarnya kita dah bila ada ilmu ni, sebenarnya kita boleh switching benda tu daripada merah kepada hijau. Kan? Kenapa perlu fokus kepada yang sedang turun? Kita perlu meratap, sedih kan? Sampai bila sebenarnya? Sebab bila kita dah ada ilmu, kita dah ada trading plan. Sekiranya tak jadi, apa boleh dibuat? Dan so, bila kita dah, anda kata kalau kita dah cut loss, so apa solution? Nak ganti balik ataupun nak cover balik loss tu? So benda ni yang kita perlu fikirkan, macam mana nak menggandakan balik kita punya modal. Dah rugi dah kan? So benda tu dah jadi dah, tak boleh buat apa dah. So tapi macam mana nak cover balik supaya modal tu kita dapat balik modal dan bonus boleh dapat untung. Jadi masa ni lah waktu market merah berdarah ni sebenarnya lagi senang nak jumpa saham yang sedang membuat kenaikan. Tu dia. So memang saya suka kata-kata Coach Huzaimi kepada yang mungkin tak kenal apa itu swing trading. Ni adalah satu teknik yang kita boleh pegang, tak perlu lama pun. Kalau you pegang lebih daripada setahun tu dah kira investor. So kalau swing ni you boleh pegang minggu-minggu, bulan-bulan, betul Coach? So tak perlu nak ni, cuma hati akan tenang lah, sebab kita tak perlu macam kalau scalper ke intraday ke ataupun nak buat daily trader ni, dia akan monitor pegang handphone pun macam bergerak, pergi bilik air pun tengok handphone. So tak sedar hati kalau kita tengok benda tu bergerak. So mungkin ini kalau memang kalau sahabat-sahabat kita yang bekerja di luar sana, kalau nak mencari teknik yang tenang, tak perlu tengok carta hari-hari pun, tak perlu tengok setiap masa, swing trading adalah sesuai. Sebab anda tahu bagaimana nak ride kan profit tu, dari segi bagaimana nak layan saham tu bagi profit seperti macam Coach Huzaimi share yang 50% time market merah tahun 80-an tu, memang sangat kagum. Okay. Coach mungkin boleh share, tak perlu sebut nama saham lah. Mungkin boleh Coach boleh share bagaimana Coach bila Coach entry dan bila Coach exit masa untuk mencapaikan 52% ni. Okey, seingat saya entry ni pada pertengahan Disember 2021 sebenarnya. Okey, di mana pada ketika itu saham ni kita nampak dia dah ada confirmation untuk membuat uptrend lah. Okey, saham yang buat kenaikan. Jadi daripada situ saya nampak saham ni dia adalah saham yang kita boleh nampak di kala market merah dia naik. Jadi dekat situ saya nampak saham ni kita boleh pegang dan kita boleh hold, kan? Kita boleh hold maksudnya kita beli, simpan tanpa melihat dia, kan? Tapi dia mesti dapat dikonfirmkan dengan fundamental lah, okey? Sebab yang ini yang kita beli confirm yang pertama adalah technical, ya, disebabkan technical untuk membuat keputusan pembelian. Tapi untuk saham apa untuk kita beli, kita kena tengok fundamental dia. Jadi apabila saya gabungkan dua, fundamental dan juga technical ni, okey, membuatkan saya lebih yakin untuk beli dan simpan. Okey, saya pun memang tak beli simpanan terlalu lama. Setahun tak, 6 bulan pun tak. Kan? Memadai lah. Dapat sebulan, kan? Dapat 2 bulan, okey lah. Orang kata apa, duit sampingan sebenarnya, kan? Tapi siapa nak bagi 50% sebulan? Benda ni benda yang tak dijangkakan sebenarnya. Tapi alhamdulillah rezeki lah, kan? Saya beli pertengahan bulan Disember 2021 dan saya jual di penghujung Januari 2022. Okey, kenapa saya jual? Matlamat saya dah capai dah, kan? Waktu market merah berdarah dapat 50%. Macam pelik kan? Tapi itulah dia saham. Itulah best dan magicnya dia. Dikala ada yang sedang berdarah, ada yang sedang meriah. Betul. Alhamdulillah. So, tahniah Coach. Dapat capai 52%. So, dari sini nak tunjukkan dengan mindset yang betul, dengan ilmu yang bercukup. So, fundamental analysis, of course kita nak tahu
syarikat apa nak beli, dan technical analysis timing mana kita nak masuk, signal hijau ke atau traffic light merah. So itulah dia. So apa kata kita tengok satu video ini sebelum kita sambung di sesi yang seterusnya. Dipersilakan tim. Sibuk dengan 9 to 5 dan tak ada masa untuk baca cat? Nak duit bekerja untuk anda tanpa motor cat hari-hari? Nak emosi lebih terkawal setiap kali lihat saham hijau dan merah? Bagaimana nak beli saham pada right timing? Nak untung konsisten dalam saham setiap kali trade? Webinar ini akan rungkai cara anda capai keuntungan maksimum tanpa tengok cat hari-hari. Jumpa saya di webinar Swing Trading. Okey, kita kembali balik pada sesi ni. Macam so tu dah pada orang yang bekerja, orang berniaga, saya faham masa tu memang sangat precious. Saya percaya Coach Zaimi pun ada kongsikan di sesi-sesi di awal tadi yang kita memang hidup dengan momen-momen yang macam special, contoh dengan keluarga kita, ataupun kalau you nak spend time dengan your family, ataupun you nak semacam that time freedom, memang kita kena cari income yang kedua, tapi make sure dia tak bebankan masa kita. Sebab masa kita bekerja atau berniaga, kita dah lock dengan masa. Kita tak boleh macam tak boleh macam keluar buat benda lain sesuka hati kita, sebab kita dah ada yang flow kita semasa pagi hingga petang kan. Berniaga lagi lah, saya percaya mungkin tak cukup tidur pun tu normal. So siapa yang peniaga sila komen #saya peniaga. Yang kalau yang bekerja sila komen saya bekerja. Tapi tak apa, memang kita tahu apa kita nak capai dalam 10 tahun, 20 tahun, ataupun untuk retirement kita, moga-moga kita boleh dapat kita punya first million. Saya percaya semua boleh capai sebenarnya. Okay. So pastikan tak perlu tengok carta hari-hari tu, memang sangat penting. Saya memang, kalau saya sendiri, saya memang suka tu sebab yelah, kita habis semua bekerja, memang tak ada masa nak tengok tiap-tiap hari 24 jam tu, mahu pun masa time kerja. Okay. So kita akan sambung kita punya sesi pada ni, soalan cepu cemas. Macam kalau anda bersedia sila komen soalan cepu cemas. So kalau anda ada soalan-soalan, mungkin boleh tulis di ruang komen. Kalau kita in the future, kalau kita pada masa hadapan, kalau kita nampak soalan tu sangat bagus, kita akan ambil sebagai, kita akan tanya soalan kepada coach nanti pada masa yang akan datang, insyaAllah. So coach, kita buat sesi soalan cepu cemas. Kini soalan santai-santai je. Cepu cemas. So mungkin kita cemas. So mungkin kita akan tanya, coach suka minum air apa? Teh tarik ke kopi? Teh ke kopi? Punya genre ke? Ini betul soalan ni? Soalan. Kita nak timer 5 saat dari sekarang. Kopi. Kopi. Okey, 5 saat dari sekarang. Coach, kalau ada peluang nak pergi mana di seluruh dunia, coach pergi mana? Ada peluang pergi mana seluruh dunia? Saya memang nak pergi ke Mekah dululah. Okey. Kita dah ke Mekah kot. Selain Mekah. Saya kalau saya suka melihat kehijauan, kan, ketenangan lah. Saya ingat Switzerland kot. Switzerland Wah, sama macam wife juga. Tapi sejuk. Itu. So, kalau satu tempat yang best, Australia. Australia dia memang jaga ni. New Zealand pun satu lagi yang tempat saya yang ingat best. New Zealand. Cuma dia pasal pegunungan. Gunungan. Kan? Cuma kalau ada terjun. Kalau nak spend sebulan tu mungkin mati katak lah, tapi tapi kalau sekadar untuk melawan dengan hijau dan menikmati ciptaan-ciptaan Allah, memang sangat-sangat best. So soalan yang seterusnya, soalan apa ya? Okay, kalau coach ada duit 100,000, coach nak buat apa dengan tu? Saya kalau dapat 1,000 ni, yalah, umur kita ni tak panjang, terutama family kita pun tak tahu sampai bila kita bersama kan. Jadi saya memang nak gunakan sebaik mungkin lah untuk bersama dengan family, yalah, bawa berjalan kan, luangkan masa lah, sebab kita tak tahu mak ayah kita pun sampai bila kan jangka hayatnya. So saya nak spend lah masa tu dengan duit yang ada untuk bersama mereka lah. Okay, alright. Okay, so mungkin coach boleh share lah movie ke ataupun TV series yang coach follow ke? Saya
saya suka follow contohnya Marvel punya Marvel movie punya series pada sahabat-sahabat yang di sana, sila komen favorite movie apa yang anda suka daripada Marvel. Bukan nak promo tapi yalah, santai-santai. So soalan terakhir lah, mungkin coach punya, dia macam mana cakap kalau coach sangkut dekat satu island apa yang satu barang yang coach bawa? Sangkut dekat island Sangkut dekat island ni, pulau. Pulau ni tak ada apa-apa, dia apa yang saya kena bawa? apa satu perkara yang coach akan bawa? Wah, memang cemas ni. Tiba-tiba tak boleh nak fikir tu. Di luar jangkaan. Saya mungkin akan buat torchlight lah kot. Torchlight. Torchlight tambah bateri. Ya. Itu dia. Okay, terima kasih Coach Kuzaimi. So, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang bersama sesi ini. Saya harap sesi ini sangat manfaat pada anda. Kalau manfaat, sila komen dan juga tekankan share button dan tekan like. Kita akan jumpa di sesi yang akan datang. Dan juga The Capital.my ingin beri jutaan terima kasih kepada Coach Kuzaimi yang berada di sesi ini, dan kami harapkan ilmu-ilmu yang berkongsi pada sesi ini sangat manfaat pada anda, dan juga kita doakan anda semua dalam keadaan selamat, sihat, dan juga portfolio anda ke arah hijau, dan juga dapatkan you punya first 1 million dalam masa yang akan datang, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.